Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Muhammad Nur Azri bin Muhammad Zaini. Nama saya Wan Aziati binti Wan Zaki daripada Grup 5. Hari ini akan membentangkan tentang projek yang diberikan oleh Ustaz, iaitu ontologi sembahyang bagi agama Taoism bagi memenuhi keperluan syarat untuk subjek CTU 552. Berikut adalah isi kandungan pembentangan saya pada hari ini, iaitu pengenalan, apa itu sembahyang, bila dan bagaimana proses sembahyang dilakukan, di manakah sembahyang diamalkan bagi agama berbeza, kesimpulan dan juga rujukan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai pengenalan kepada agama Taoism. Cina adalah satu masyarakat yang terkenal di dunia. Masyarakat Cina khususnya mempunyai agama yang mereka anuti sendiri, dan salah satu agama yang dianuti adalah Taoism, yang mana ia menekankan keserasian antara hubungan manusia dengan alam. Pada mulanya, Taoism adalah satu aliran pemikiran dalam falsafah Cina. Kemudian ia dipraktikkan sebagai sebuah agama. Ia diasaskan oleh dua tokoh falsafah yang terkenal, iaitu Laozi dan juga Zhuangzi. Taoism ini dibahagikan pula kepada dua cabang utama, iaitu falsafah Dao dan juga agama Dao. Ia lebih mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhi dari keramaian dan hidup di tempat yang sunyi sebagai seorang yang bijaksana dan berintrospeksi dengan kejadian alam. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai apa itu sembahyang bagi agama Taoism. Bagi agama Taoism, sembahyang membawa maksud menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia merupakan salah satu bentuk atau cara manusia untuk berkomunikasi dengan Tian, iaitu Yang Maha Kuasa dan juga Dewa-Dewi. Tujuan sembahyang bagi agama ini adalah hampir sama dengan kesemua jenis agama yang lain, iaitu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, memohon pertolongan dan juga perlindungan, meminta ampun di atas kesalahan yang telah dilakukan, dan juga untuk meluahkan rasa syukur di atas segala nikmat yang telah diberikan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai bila dan bagaimana proses sembahyang itu dilakukan. Dalam agama Tao, terdapat perbezaan cara bersembahyang mengikut upacara yang dilakukan. Yang pertama adalah ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika bersembahyang, penganut Tao akan memposisikan kedua tangan di atas kepala. Yang kedua adalah sembahyang bagi para leluhur. Ketika bersembahyang, tangan penganut agama ini akan berada di hadapan kening. Yang ketiga adalah sembahyang bagi orang lain yang telah meninggal. Ketika bersembahyang, tangan penganut agama ini akan diposisikan di dada. Ketika bersembahyang, penganut agama ini akan menghadap patung. Ia adalah simbolik bagi mewakili dewa-dewi yang mereka sembah. Mereka juga menghidangkan sesaji bagi melambangkan rasa syukur kepada dewi-dewi atas rezeki yang diperolehi. Sesaji bermaksud sepinggan buah-buahan yang segar, berkhasiat dan tidak berduri. Jumlah sesaji yang disajikan biasanya adalah 5 pinggan, di mana setiap pinggan mempunyai 5 jenis buah. Namun jumlah ini tidak diwajibkan dan boleh disesuaikan mengikut kemampuan masing-masing. 5 ini mewakili 5 kebahagiaan, iaitu wufu, dan mereka juga dibolehkan untuk menyediakan 5 cawan teh semasa upacara ini. Ketika bersembahyang, penganut Tao akan menggunakan satu hiu kecil berwarna kuning, manakala pemimpin upacara sembahyang akan menggunakan satu hiu besar berwarna kuning. Hiu ini dalam erti kata lain adalah colok bagi melambangkan ketulusan hati mereka. Tiada waktu yang tetap mengenai waktu sembahyang dalam agama Tao, tetapi mereka digalakkan untuk melakukan sembahyang pada waktu pagi setelah bangun dari tidur dan pada waktu malam sebelum tidur, bertujuan untuk melindungi diri sepanjang hari. Seterusnya, saya akan menjawab persoalan di manakah sembahyang diamalkan dalam agama yang berbeza. Tempat ibadat umat Tao adalah tokong, manakala tempat pemujaan terhadap Tuhan dilakukan di halaman bahagian depan luar rumah dengan cara yang sederhana. Tokong ini bercirikan seni bina Tiongkok dengan kombinasi warna merah dan kuning. Rata-rata tokong memiliki ornamen patung naga dan burung hong di atas atap. Di jendelanya terdapat simbol taiji atau bagua, manakala di depan pintu utama pula terdapat sepasang patung singa atau kirin. Rumah ibadat umat Tao mempunyai banyak ciri-ciri tertentu dan istimewa yang mana dapat dibezakan melalui nama tokong yang diberi. Sebagai kesimpulannya, dapatlah saya simpulkan bahawa ajaran Taoism ini adalah ajaran yang menekankan kepada aspek memperbaiki akhlak manusia yang telah rosak.
untuk menjadi manusia yang bijaksana, bersih rohani dan jasmani dengan tujuan terakhir penghidupan adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa yang kekal dengan cara menyatu dengan Tuhan. Berbeza dengan agama Islam, agama ini telah mengatur dengan baik segala bentuk aspek kehidupan manusia, baik dari segi ibadah dan juga dari segi muamalah. Ia mengajar manusia untuk memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan kebahagiaan ini hanya akan diperolehi dengan mematuhi segala syariat yang telah ditetapkan. Berikut adalah sumber rujukan yang saya gunakan sepanjang melakukan projek ini. Jadi, itu sahaja pembentangan daripada saya untuk projek kali ini. Terima kasih kerana mendengar pembentangan daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.